Okey, okey. Assalamualaikum Ustaz dan selamat malam. Hari ini saya ada soalan nak tanya. Ada dua soalan untuk ditanya pada Ustaz. Soalan yang pertama, tajuk utama soalan saya ialah apakah matlamat sebenarnya Allah Ta'ala adakan sebuah Al-Quran, iaitu kalimah tauhid kepada manusia. Apakah hala tujuannya? Apakah sekadar manusia menyuruh manusia mengikut atau mematuhi perintah aturan yang ada di dalamnya sahaja? Jadi di sini saya minta Ustaz bagi pencerahan, penerangan. Apakah hakikat matlamat penujuan yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala mengadakan sebuah Quran untuk manusia? Yang kedua pula, berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, kesalahfahaman, kepincangan berkenaan dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis. Dan juga nak minta Ustaz bagi penerangan, pencerahan yang sebenarnya pada kami, insya-Allah. Saya serahkan kepada Ustaz untuk menjawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan ke rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun wal musyrikun. Ahmaduhu 'ala ni'amin lam tazal tatra wa ashkuruhu bi irsalih ala Muhammadin lil alamin basyiran wa nazira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yahuttu biha an syahidiha wizra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi a'azza bihi ba'da dhillah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina rafa'allahu lahum zikra. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang mana saya terima soalan di dalam hal berkenaan dengan berhubung kait dengan ilmu tauhid, dan juga suasana-suasana di luar di sana, makna bukan daripada mana luar di sana tu maknanya luar daripada dalam rakaman YouTube ataupun di dalam Facebook. Terdapat bermacam-macam hujah-hujah soalan-soalan yang tidak selaras dengan kepahaman yang sebenarnya. Pendeknya atau ringkasannya, pengertiannya tidak langsung menggunakan hukum-hukum akal, hukum akidah. Jadi kepahaman-kepahaman, ulasan-ulasan itu tidak termasuk dalam ilmiah. Tak termasuk berilmu lah orang yang bercakap. Tidak termasuk dalam ilmu lah orang yang bercakap seperti itu. Seperti macam mana yang saya akan ulas nanti. Yang mana soalan ditanyakan kepada saya berhubung kait berkenaan dengan apakah hala tuju matlamat seseorang itu mengucap ilmu tauhid ataupun saranan daripada Allah Ta'ala menyuruh, seruan Allah Ta'ala, saranan itu saran Allah Ta'ala, seruan Allah Ta'ala menyuruh setiap individu mengucap ilmu tauhid melalui nabi-nabinya dan rasul-rasulnya supaya memahami dengan baik, dengan sempurna ilmu tauhid setiap individu. Tetapi saya kata di sini malanglah, perkara-perkara ini sudah jadi satu sentimen ataupun senda gurau yang begitu berlarutan. Senda gurau daripada orang-orang ahli fikir, senda gurau daripada orang kampung, senda gurau daripada orang-orang yang tak suka kepada Islam banyak berlaku. Senda-senda seperti ini. Apakah tujuan matlamat Allah Ta'ala adakan kalimah tauhid setiap individu supaya mengucap dan faham? Rukun Islam yang pertama, setiap individu mesti memahami. Ucapan tauhid mesti dilaksanakan dengan perilaku dan pelaksanaan ataupun arkan wal jawarih ataupun dalam qauli qalbi fi'li, mesti ada kelakuan-kelakuan dan perbuatan dia. Jadi kena ambil contoh teladan yang baik daripada rasul-rasul. Kalimah tauhid dikemas kinikan dengan beberapa cara, dengan beberapa perundangan seperti mana bayan, mantik, balaghah, irsyad wa ta'dib dan rangkaian-rangkaian percakapan lain seperti mana matan ada 3 jenis. Matan bina, matan jermiah, matan barahin, untuk mengemas kinikan sebutan-sebutan. Seperti mana balaghah, yakni tata bahasa ataupun persuratan cakap.
mesti ada lengkap, mesti ada bayan, mesti ada mantik dan ada balawah. Susunan-susunan dia. Di dalam pengertian matan pula Allah Ta'ala menyebut, ataupun hadis ataupun ilmu matan menyebut begini bunyinya. Ma huwal kalam, apakah itu percakapan, perkataan yang diucap seseorang itu? Al-kalamu huwal lafzun murakkabun mufidu bil wad'i. Mesti kalam itu mesti lafaz. Selepas lafaz susun cakap, tak boleh terbalik cakap, itu saya punya rumah, itu saya punya, tak boleh cakap. Mesti cakap susunan. Yang kedua mufid, artinya mufidu, artinya sempurna percakapan itu. Susunan yang sempurna. Bil wad'i, cakap dalam bil ada huruf jar, itu mengarah setiap orang dengan supaya kamu menggunakan kalamullah bil wad'i. Tak boleh ucap dalam bahasa Melayu. Selain pada kalamullah, mesti ada hadis, firman. Kalamullah itu makna wahyu. Bil wad'i. Mesti ada adunan percakapan itu. Diadunkan, bercakap itu mesti disempurnakan, dimulai dengan bil wad'i. Ataupun di dalam perkataan yang lain. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, An-Najmu ayat 4. Supaya kamu tidak melarau-larau fikiran. Mesti berilmu yang sahih lagi benar. Mesti ada wahyu. Tak boleh bercakap pakai ukur akal, kita tak boleh. Jadi di sini soalan ni ditanya kepada saya, kebanyakan dewasa ini buat masa kini, sama ada di televisyen ataupun wawancara, ataupun televisyen dan wawancara dan lain-lain lagi, penterjemah, ataupun penceramah, ataupun buku-buku dan kitab-kitab yang ada buat masa kini, kebanyakan menghulaskan hanya semata-mata nampaknya menuju kepada syurga. Nak pahala, nak untung diri. Yang kedua lagi nampak takut kat neraka, takut kena azab, takut masuk neraka. Jadi kebanyakan seperti itu. Ada juga kepahaman-kepahaman yang lain seperti mana rekaan-rekaan tauhid. Dengan adanya ilmu tauhid ni, ada apabila kita faham ilmu tauhid, kata dia, satu peninding tembok yang tebal, kukuh, untuk kita mengelak daripada neraka. Memang betul cakap macam tu, cakap seperti itu memang betul. Tapi bagaimana caranya untuk menyelamatkan kamu? Islam di dalam bahasa Arab artinya keselamatan ataupun selamat. Illa man atallaha bil qalbi salim, surah Asy-Syu'ara ayat 88. Menjelaskan, melainkan orang yang datang kepada Allah itu mestilah jiwanya salim. Artinya salim ni bagaimana nak dipahamkan arti jiwa yang salim? Tenang. Ataupun ashabus sa'ir, atas ashabus syu'ur, ataupun sa'ir, sahabat-sahabat ahli neraka syair. Syair ni membawa arti yang macam mana? Azab, kesengsaraan, keseluruhan ditimpa kepada setiap juzuk manusia. Jadi ucapan-ucapan tauhid yang sempurna bagaimana? Marilah kita sama-sama cuba mendengar. Seandainya saya bercakap, saya beri penjelasan ni, seandai katalah tak betul, tak puas hati, sila telefon saya 012-533-8329, Mat Isa bin Ibrahim, Ustaz Muhammad Isa bin Ibrahim ataupun Ustaz Mansur bin Ibrahim. Saya ada nama dua, satu nama IC, satu lagi nama timbangan daripada ibu bapa keluarga saya. Selanjutnya berkenaan dengan pengulasan ilmu tauhid. Barang sesiapa yang mengucap ilmu tauhid, ada juga dalam hadis Nabi, famanka, barang siapa qala, kata la ilaha illallah dakhala al-jannah. Famanka akhir kalam, faman qala ilaha illallah akhir kalam bi qala ilaha illallah. Barang siapa berakhir kalam dengan ucapan tauhid sehingga akhir kalam, masuk syurga. Akhir kalam ni nak faham macam mana? Kita sama-sama mai kita menuju kita fahaman akhir kalam. Lagi satu, apa gunanya kalimah tauhid ni? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah, tunjihu minan nar, tunjihu minan nar, tunjihu minan nar. Dapat mengelak, dapat menyelesaikan bab masalah. Itu nar tu artinya api neraka, penyelesai kamu daripada api neraka. Ada juga yang buat tangkai kepada kalimah tauhid ni.
nak tidur, nak berjalan, nak bercakap, nak kata, dia buat tangkai. Kata-kata itu buat tangkai. Padahal kata-kata ucapan tauhid itu mesti dipahami baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah, ucapan asyhadu an la ilaha illallah itu bukan sekadar kata di bibir mulut, mesti ada mengandungi kepahaman yang baik, bukan sekadar ucapan ataupun berulang-ulang kata. Sabda hadis Nabi, dalam sebuah hadis Nabi yang termasyhur daripada Ibnu Baihaqi, rawahul Muslim, yang dirawikan oleh Muslim, terdapat ucapan ni, hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Ali. An Ali bin Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ya Abdul Muttalib, inni wallahu ma a'lam syabban ja'a qaumahu bi afdala mimma ji'tukum bi kalimataini khafifataini 'ala al-lisan wa thaqilataini fil mizan syahadati an la ilaha illallah. Kata Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Ali, perawi yang mendapat daripada Rasulullah sendiri, kata kepada dia ambil hadis ni, kumpul dan disampai kepada semua manusia lah di kota Mekah dan di kota Madinah pun. Sayyidina Ali berulang kali cakap lagi. Yang mana Rasulullah tu naik ke tempat yang tinggi, agak tinggi sikit. Tempat tu, nama tempat tu Basrah. Tempat mengambil angin, tempat melihat-lihat, tempat melepas pandangan, macam tu dia panggil Basrah. Maka Rasulullah pun bersabda, Ya qaumi, ya Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, wahai kaumku, puak Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya di kalangan kamu, tiada ada seorang pun di antara kamu yang beramal, yang bawa, yang faham, yang reti seperti mana apa aku faham, aku reti, aku bawa. Tak ada seorang pun di kalangan kamu. Hanya aku seorang saja dalam keadaan di sini, dewasa ini. Iaitu dua kalimah syahadah, senang sebut pada dua bibir, berat pada pengertian amalnya, iaitu kalimah tauhid. Inilah misi Rasulullah yang pertama. Kebanyakan imam-imam ataupun tuan-tuan guru, ustaz-ustaz di mana-mana pun, ataupun ceramah-penceramah dalam YouTube sama ada dalam televisyen, tak berani nak bercakap ayat hadis ni, tak berani nak menyampai. Jadi saya kadang-kadang memikir juga, kerana apa tak berani menyampai? Kerana syarat-syarat rukun-rukun yang ada dalam itu, pertama faham, ikrar dengan lidah, tasdik di hati, lakukan ia dengan perbuatan. Kena memahami baik-baik ilmu tauhid hala tuju yang sebenarnya, berat pada pengertian amal dengannya, nipis khafifataini ala lisan wa thaqilataini fil mizan, berat ringan timbangannya daripada timbangan mizan, amat senang sebutannya. Dua bibir kamu sebut, senang kata, berat pada pengertian amalnya. Bagaimana ucapan ilmu tauhid yang sebenar? Adakah berulang-ulang kata? Adakah berulang kata seperti ini? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Adakah orang tu sudah beramal ilmu tauhid ataupun berjuang ilmu tauhid? Apakah dia sudah menerima kepahaman ilmu tauhid? Padahal kalimah tauhid bukan berulang-ulang kata, menyuruh setiap individu memahami apa maksud yang sebenarnya. Dimulai kalimah itu dimulai dengan huruf alif. Selepas huruf alif, huruf ya, iaitu yashhadu. Asal hukum dia Islam, asal perkataan tu isim ana, alif nun alif, dibuangnya nun alif. Begitu juga yashhadu, dibuangnya ya, maka tinggalnya syahadu. Jadi aku naik saksi, huruf alif nun alif itu walaupun dibuang nun alif tetap maknanya sama juga, saya juga, aku juga. Syahadu dibuangnya ya, walaupun dibuang tetap jadi mudhari'. Arti mudhari' dalam bahasa Inggerisnya, bahasa Inggeris dia panggil bukan past tense, bukan continuous tense, atau present tense. Macam tu. Mesti bahasa sekarang, mesti sekarang. Bukan lepas, lagi akan datang. Sekarang kamu kena ambil faham. Bukan nanti depan-depan baru saya ambil tahu. Bukan macam tu. Nanti belum lagi masa dia, saya tak mau belajar lagi, tak mau faham lagi. Nak tunggu ke depan baru ambil tahu. Padahal percakapan dalam tu sekarang disuruh, diperintah setiap individu mesti memahami. Kerana apa? Ada isim mudhari'. Selepas isim mudhari' ada huruf an. Selepas Allah, an tu huruf lil taukid ataupun cakap qasam, cakap bersungguh-sungguh, cakap sumpah.
Cakap kuat, cakap membawa penekanan supaya anda faham bahawasanya macam tu. Bahawasanya tiada Tuhan macam tu. Lam tu lam jazam. Berbangsa dia, berketurunan dia menolak mentiada. Bangsa dia lam tu lam jazam, lam tiada. Mentiadakan unsur-unsur Tuhan. Supaya kamu buat satu kerja. Apa kerjanya? Mentiadakan Tuhan. Diperintah kamu supaya kamu beriktikad, mengambil kepahaman yang baik, supaya kamu buat kerja mentiadakan Tuhan. Berarti Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan. Macam itu kena memahami. Ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah. 5 kali disoal ditanya dalam surah An-Naml. Apakah di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan? Berulang-ulang. Jikalau ada, bawa hujah-hujah kamu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jikalau sama Tuhan dengan Allah tu ada, bawalah hujah-hujah kamu, bukti-bukti dengan dalil firman, dalil Quran. Ini ayat Quran ada mengatakan Tuhan dengan Allah Ta'ala tu sama, bawa hujah-hujah. Sesungguhnya ada perkataan, sesungguhnya saya buat sini, ada perkataan yang bunyi sama. Ilahin nas, bunyi ilaha, bunyi ilah tapi tak bunyi ilaha, bunyi ilahin nas. Ilahukum, ada ayat bunyi ilaha, membawa makna, membawa arti yang sebenarnya ilaha itu Tuhan. Tetapi di dalam kalimah tauhid dimaksudkan isim di situ, pengertian di situ ghairu mansurif, dikecualikan daripada baris-baris tanwin, baris fathatain. Bermakna huruf-huruf yang di luar itu tak sama. Ilaha, ilahinnas, ilahukum, tak boleh tak sama. Yang di luar tu ilahinnas, ilahukum tak sama. Kerana itu di percakapan Allah Ta'ala kata kepada Nabi-Nabi supaya menyampai kepada orang-orang kafir, orang kafir Quraisy, menggunakan ilaha, ilahi, ilahun, macam tu. Ilahukum, macam tu dikata kepada bangsa kafir Mekah. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Kalau kata Allah kamu adalah Allah yang Esa, mereka tak tahu, tak faham. Jadi mesti kena merendah sikit kedudukan tu, kena cakap memberitahu ilaha. Ilahinnas, bukan ilaha, ilahinnas. Sebagai ibarat contoh, kiasan contoh, kamu belah burung wak-wak lah, atau burung merabuk ke, burung terkukuk ke, pagi-pagi pergilah main dengan burung wak-wak. Kamu buat macam mana burung wak tu bunyi kuah kuah, kamu pun buat sama kuah kuah. Kamu tak jadi burung pun, merendah sikit martabat manusia tu. Kalau burung terkukuk macam mana? Kuku, kuku, kuku. Buat mengajuk. Kamu tak jadi burung pun, tapi martabat tu dia rendahkan supaya burung tu faham. Macam itulah ilah tu digunakan oleh Allah Ta'ala untuk memahami orang-orang kafir Mekah dan orang kafir yang lain. Supaya mereka faham. Ilah tu bukan bermakna Allah, tetapi malang sungguh kepahaman-kepahaman ni kebanyakan manusia menggunakan ilahu sebagai samakan. Mereka samakan ilaha tu sama dengan Allah. La ilaha, tiada Tuhan. Di depan huruf ilaha tu ada huruf an dengan huruf la. Kenapa tak pandang huruf tu? Cuba tengok huruf tu. Tiada Tuhan. Menyuruh setiap anda mentiadakan Tuhan. Mesti mempelajari. Tiada Tuhan yang macam mana, mestilah setiap individu mengambil kepahaman. Tiada Tuhan. Selepas itu sambung ayat. Illallah. Illa cakap sebutan pendek, huruf. Cakap panjang. Illallah, melainkan Allah. Makna istighnaf. Istifnaf ni membawa makna dalam ni dia dikecualikan. Melainkan Allah. Iaitu undang-undang, melainkan undang-undang yang sebenar dia tertera dalam kalimah tauhid. Saya gunakan bahasa oleh itu. Oleh itu, kebanyakan kepahaman-kepahaman yang ada di dalam ceramah-ceramah ataupun di dalam YouTube yang ada, sama ada penceramah yang baru ataupun lama, tak payah sebutlah nama-nama mereka itu, samakan Tuhan dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Lebih-lebih anda pergi bersolat Jumaat. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam tu dibantainya. Padahal undang-undang di sini tak boleh. Mesti jauhkan Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan. Kenapa ustaz-ustaz, pengarang-pengarang khutbah ini sudah jadi macam ini? Nampaknya pencang kekeliruan yang amat sangat. Kita akan sampai satu bab lagi. Kenapa kepahaman tu jadi kepencangan yang amat sangat.
Jadi matlamat hala tuju yang sebenarnya, tujuannya supaya setiap individu menghapuskan, memahami, iaitu syirik. Syirik ada 3 jenis. Pertama syirik jali, kedua syirik khafi, khafiyul khafi ilal khafi. Ini permulaan cakap. Permulaan pengertian syirik yang pertama. Yang kedua ada lagi syirik. 2 perkara lagi. Iaitu panggil bertemu. Allah Ta'ala panggil bertemu dengan Allah Ta'ala. Kena buang syirik pergi habis. Syirik yang pertama. Syirik yang macam mana ni nak kena buang panggil pertemuan ni? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di dalam surah Al-Kahfi ayat penghabisan dijelaskan oleh Allah Ta'ala, sesiapa yang mengharap pertemuan dengan kami, dengan Allah Ta'ala, lakukanlah suatu amalan yang mana dengan amalan itu sedikit pun tak ada syirik. Apakah amalan-amalannya? Mesti mempelajari mata pelajaran, belajar nafi, belajar isbat. Selain belajar nafi dan isbat, kena memahami apa yang nak dinafi, apa yang nak isbat. Tata bahasanya, bayan, mantik, balaghah, irsyad wa ta'dib, mesti berilmu pengetahuan. Susunan kata bil wad'i, dengan kepahaman yang baik, tata bahasa yang sempurna. Jikalau tak sempurna sebutan, maka tak jadilah sebutan tu dengan baik, dengan sempurna. Sedangkan yang lain-lain, contohnya kereta kamu selimut, rumah kamu cat, kasut kamu kiwi, semua jaga dengan elok, tapi yang kalimah tauhid tak mau jaga, tak mau selimut, tak mau kemas kinikan dengan baik. Ini satu kekeliruan yang pincang yang amat sangat. Hala tuju yang sebenarnya supaya kamu buang syirik. Jangan ada syirik. Supaya kamu dapat bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukan bertemu di sana, tuan-tuan. Tak layak, tak sesuai. Ilmu Islam, agama Islam ni agama ilmu yang paling tinggi, yang baik. Panggil bertemu sekarang juga. Hai, bertemu dengan Allah Ta'ala sini. Mana boleh? Setengah-setengah kata terbakar lah, hangus lah. Ini tak ada dalil. Apa dalil terbakar tu? Apa kata tak boleh bertemu tu? Tak ada firman yang kata tak boleh, itu tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala panggil. Tu tadi saya panggil sebut dalam surah dalil bukti Allah Ta'ala panggil, suruh jumpa dengan Allah Ta'ala, surah Al-Kahfi. Ayat yang kedua, surah ayat yang lain pula. Surah Yunus ayat 11. Fanazarul ladzina la yarju liqa'ana tu'yanihim ya'mahun. Fi tu'yanihim ya'mahun. Orang-orang yang tak mengharap pertemuan dengan kami diselimuti oleh kebingungan yang berkekalan. Maukah jadi macam tu? Bingung sepanjang hayat, sepanjang masa di dalam kebingungan. Itu surah Al-Yunus. Di dalam surah Ar-Rumawi, surah Rum ayat 8, Allah Ta'ala menjelaskan juga. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Apakah kamu tidak memperhatikan kedudukan kamu? Suruh prihatin, tengok, perlihatkan keadaan kamu, suruh perlihat. Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan lagi, sambung awalam yatafakkaru fi anfusihim. Selepas itu ada huruf ma. Ma ini mengarahkan setiap perkara, daripada perkara yang besar-besar sampai perkara yang kecil-kecil. Daripada perkara-perkara yang kecil-kecil sampai perkara yang besar-besar. Suruh anda prihatin, saksi, tengok. Kami buat 7 petala langit, 7 petala bumi, seisi luar dan dalamnya. Sebut saja 7 petala langit, 7 petala bumi. Penterjemah nampak langit tu lah, bumi ni lah. Tu tak betul tu macam tu. Bukan tak langit, memang langit. Tapi bukan Quran 7 hala cakap 7. Quran tak kata kat langit tu. Dekat bumi ni tak kata macam tu. Baik-baiklah ambil ilmu tu, baik-baik kepahaman. Sebab apa dikatakan langit? Di dalam kalimah tauhid ada perkataan, dalam Quran ada kalimah tauhid. Kalimah tauhid itu kedudukan tinggi, mesti akal yang waras, akal yang baik, kepahaman yang baik. Jadi tinggi sungguh orang yang memahami ilmu tauhid. Terdapat di dalam Al-Quran, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkataan itu ada dalam Quran. Kedudukan dia tinggi, kena pemahaman tinggi. Duduk pun di akal di atas 5 panca indera yang di atas, melambangkan ketinggian. Bukan langit tu tinggi. Melambangkan di sini
Langit tu tinggi, ilmu tauhid tu tinggi. Macam tu. Bahasa Inggeris panggil sky. Bahasa Inggeris panggil bumi ni earth. Bahasa Arab panggil sky. As-samawat. Bahasa Arab juga panggil, dalam Quran panggil sebut bumi ni al-ardu, lain. Sungguh pencanglah bahasa ni. Kenapa buat pencangan yang macam ni? Bermakna percakapan kiasan ini tak betul. Lebih-lebih lagi tibanya bulan Ramadan. 1 hari bulan sampai 27 hari bulan. Malam tu, ini malam 27. Ini asbabun, ni sebab turun Quran. Malam ni Lailatul Qadar. Mai kita pakat berjaga-jaga. Tunggulah Tok Haji, Tok Guru, Tok Lebay. Orang-orang alim, ulama-ulama pun pakat tunggu, tuan-tuan. Kenapanya jahil sampai jadi teruk macam ni? Nak tengok pokok sujud. Nak tengok ayam beku. Kapai belayak beribu-ribu tahun dah. Tak pernah pun kapai jumpa ayam beku. Orang-orang asli dalam hutan, duduk dalam hutan, bukan semua tidur. Askar-askar berapa masuk, komando-komando masuk hutan. Tak pernah jumpa pun pokok sujud. Sebenar-benarnya pengertian pokok Allah Ta'ala cakap di sini oleh kerana tidak macam saya kata tadi lah. Tak faham. Tidak ambil bahasa yang baik. Tidak ambil contoh yang baik. Allah Ta'ala kata kepada Siti Maryam. Dikatakan kepada Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran. Nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kami tumbuhkan dengan penumbuhan yang baik di dalam jagaan Nabi Zakaria. Tumbuh ni biji benih, pokok-pokok. Kenapa dia kata pada Maryam? Maryam ni manusia orang. Kenapa dia kata tumbuh? Macam itulah kiasan-kiasan. Lagi kiasan-kiasan lagi dikata juga wala taqraba hadhihi syajarah. Syajarah tafatakuna minaz zalimin. Pokok yang menzalimkan kamu. Pokok juga disebut. Mana apa tak sebut pokok? Benda-benda kesalahan tu disebut pokok. Bermakna pokok jelaslah daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kesemuanya satu batang tubuh badan. Inilah pokok yang menzalimi. Bukan pokok di luar tu. Ini agama Islam bagus. Agama Islam cantik, tinggi kedudukan dia. Jadi kita pergi tengok pokok sujud. Pokok bukan buat salah, bukan mengamuk, bukan dia perintah, bukan ada akal. Kenapa nak tengok pokok sujud? Allah Ta'ala memanglah boleh buat. Tapi kalau buat juga pokok sujud, merapu. Allah Ta'ala tak buat kerja-kerja merapu ni. Allah Ta'ala memang ada boleh buat. Dalam angin tu ada habuk, dalam angin ada batu, dalam angin ada api, Allah Ta'ala boleh buat. Tapi merapu tak kena. Tak sesuai. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Qamar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami buat segala sesuatu mengikut ukuran dan sukatan. Kalau buat dalam angin tu ada batu, ada apa? Ada kayu, ada pasir, tak betul. Ikut ukuran dan sukatan. Ketinggian langit sekian-sekian. Cakap tu mesti ada susunan-susunan pengertian-pengertian yang baik. Surah At-Talaq pun menjelaskan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kami buat segala sesuatu mengikut ukuran dan sukatan. Kalau buat juga, katalah Ta'ala buat, ni contohlah. Pokoknya terbalik ke bawah, pucuk paru ke atas. Pak Allah boleh buat, tapi tak senonoh lah macam itu. Manusia tak berjalan, bergolek-golek macam bola. Ini tak sesuai. Mesti buat penyesuaian yang baik, iaitu qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Ta'ala buat segala sesuatu mengikut ukuran dan sukatan. Ni kenapa ni pergi tunggu malam satu pergi tunggu pokok sujud? Ini satu kebodohan yang tak berfikirlah. Tak makan nasi ke kamu ai? Tak makan nasi yang bagus ke? Tak baca Quran ke? Tak mau berfikir ke sejenak? Pokok tak disuruh sujud. Pokok ni yang disuruh sujud, tengok pokok di luar. Tak logik, tidak ada mantik. Sebab itu dikemas kinikan kalimah tauhid itu bayan, mantik dan balaghah. Tidak ada mantik. Tidak ada penyesuaian. Jadi ucapan-ucapan yang baik yang sempurna, memahami ilmu tauhid yang sempurna, hendaklah memahami dengan baik.